Dah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bi islamina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diberi kesempatan pada hari Jumaat penuh barakah pada 1 Ramadan. Apa khabar semua muslimin muslimat di luar sana? Jadi insya-Allah saya Ustazah Nurul binti Baharin akan berkongsi satu tajuk, iaitu amalan dahsyat di bulan Ramadan. Kenapa kita katakan amalan dahsyat, iaitu amalan luar biasa. Jadi insya-Allah kita sama-sama bermonolog. Apakah istimewanya bulan Ramadan bagi kita? Dah berapa tahun kita meraih bulan Ramadan, kan? Apa yang kita nak lakukan selama sebulan Ramadan? Bila kita rasa kata istimewa, mesti kita kena ada agenda, kan? Jadi adakah kita dah melakukan ataupun menyediakan agenda khusus selama sebulan? Apabila kita meyakini bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, maka kita kena sediakan sebenarnya amalan-amalan yang istimewa sepanjang bulan Ramadan. Dan dia sebenarnya bukan sahaja untuk diri kita sendiri, bahkan kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Ya. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsikan beberapa amalan yang kita katakan amalan yang hebat, dahsyat, luar biasa, yang kita kena rebut peluang. Ya. Yang pertama adalah bila kita katakan bulan Ramadan, maka amalan yang paling dinanti-nantikan adalah puasa. Kenapa kita katakan amalan puasa tu begitu dahsyat, hebat? Ya, kerana ibadah puasa ni dilakukan serentak satu dunia. Ya, tak ada pula kata Malaysia hari ni puasa, 5-6 hari nanti Indonesia, ataupun bulan depan lah dekat UK ke nak puasa. Tidak, kan? Dia akan berlaku serentak, hanya mungkin berbeza waktu sahaja. Ya. Keduanya, ya, hebatnya Ramadan ni apabila sebulan Ramadan ini digemakan dengan roh dan lantunan Al-Quran. Dan setiap huruf dalam Al-Quran tu penuh keajaiban. Kan? Hebatnya bulan Ramadan. Seterusnya, bagaimana bulan Ramadan ini dipenuhi dengan sifat fastabiqul khairat, iaitu kita mengejar mencari kebaikan dengan satu amalan, iaitu amalan bersedekah. Dan kita tengok lagi, bulan Ramadan ini bukan sahaja dia, kalau orang kata kita kena rebut pada akhir, tidak. Dahsyatnya bermula daripada permulaan, pertengahan dan akhir. Dan amalan yang paling ampuh di bulan Ramadan ni yang dinanti-nantikan, iaitu malam Lailatul Qadar. Namun pada hari ini saya nak berkongsi 3 dahulu. Yang terawal tu sebenarnya bagaimana kita nak dapatkan, ataupun kenapa kita kena rebut peluang 3 amalan tersebut. Ya. Kalau kita tengok bulan Ramadan ni dikenali sebagai Sayyidus Syuhur, ataupun kita katakan penghulu sekalian bulan, kan? Kalau kita tengok pada bulan Ramadan ni lah sebenarnya berlakunya bulan puasa, berlakunya amalan zakat fitrah. Bulan Ramadan lah kita melakukan solat sunat tarawih. Bulan Ramadan lah kita akan bertadarus. Bulan Ramadan lah kita akan tazkirah. Bulan Ramadan lah kita akan iktikaf. Dan segala amal-amal soleh yang mungkin kita kurang lakukan di bulan lain, tapi di bulan Ramadan terkumpul ni semua. Maka dikenali bulan Ramadan sebagai penghulu segala bulan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam satu hadis, kata seandainya manusia mengetahui keistimewaan Ramadan, nescaya mereka ingin sepanjang tahun adalah Ramadan.
Dan kalau kita baca sirah para sahabat ni, bagaimana sahabat daripada start satu Syawal tu, bermula pada satu Syawal, mereka dah mula berdoa, Allah balighna Ramadan. Kan, nak dapatkan Ramadan akan datang. Terlalu merindui bulan Ramadan, ya. Jadi insya-Allah kita sama-sama cuba mengambil roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi juga beberapa kisah Rasulullah, kan, supaya kita merasakan Rasulullah adalah qudwah yang terbaik untuk kita. Okey. Kita balik pada tentang amalan dahsyat. Yang pertama iaitu bulan puasa, ya. Jadi insya-Allah pertama kita sama-sama tengok dalam Al-Quran, ya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita nampak bagaimana seruan Allah SWT mewajibkan pada kita berpuasa. Puasa ni bukan sekadar lapar sahaja, ya, tak makan tak minum, tetapi mengangkat darajat orang yang beriman kepada ketakwaan, ya. Dan madrasah Ramadan yang kita katakan sebulan ni, kita katakan sekolah Ramadan, madrasah Ramadan ni, tujuan dia adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maksudnya bagaimana Ramadan ni boleh mendekatkan kita dengan Allah SWT. Kan kita tak boleh suka hati tinggal puasa, ya. Dalam Islam kita mesti puasa kecuali ada uzur syar'i, ya. Okey. Jadi kenapa dikatakan puasa tu amalan yang dahsyat? Yang pertama adalah puasa ni dia akan meruntuhkan, meninggalkan tuntutan nafsu dan syahwat. Ya, bagaimana kisah Rasulullah SAW. Rasulullah sering bermusafir pada bulan Ramadan dalam keadaan yang sangat panas. Ya, kalau siapa, ya, muslim-muslimat yang biasa pergi ke Mekah, ya, ataupun tanah Arab lah, kan, panasnya di negara Arab ni bukan macam panas di Malaysia. Panas Malaysia lembab, kan. Panas negara Arab ni kering, kan, sampai kadang-kadang bibir kita ni merekah, kan. Tapi bagaimana Rasulullah bermusafir dalam keadaan sendirian, panas sangat dan perjalanan yang jauh, tapi tak buka puasa. Yang dikisahkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya pernah kami menyertai pemusafiran Rasulullah SAW dalam perjalanan yang sangat jauh, kan. Tak ada seorang pun daripada kami yang mampu berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Yang dalam kitab Al-Muwatta' menyebutkan waktu perjalanan tu Rasulullah ambil air, bukan minum, ya, ambil air, Rasulullah letak di atas kepala sebab nak hilangkan panas dan haus. Tapi Rasulullah tetap meneruskan puasa